Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 4 pembiakan, subtopik 4.7 pembiakan tumbuhan. Dalam subtopik ini, ada 5 perkara yang perlu kamu ketahui, iaitu yang pertama, berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Kedua, mewajarkan proses pendebungaan. Ketiga, memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan. Keempat, memerihalkan proses percambahan biji benih. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku. Keratan membujur struktur bunga dan fungsinya. Secara umumnya, bunga mempunyai dua bahagian utama, iaitu stamen dan pistil. Stamen adalah organ pembiakan jantan bagi bunga. Ia terdiri daripada anther dan filamen. Manakala, pistil pula ialah organ pembiakan betina bagi bunga. Ia terdiri daripada bahagian stigma, stil, ovari dan oval. Selain daripada stamen dan pistil, terdapat dua lagi struktur pada bunga, iaitu ranggi dan sepal. Ranggi biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Manakala, sepal biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudup. Terdapat dua jenis bunga, iaitu jenis bunga unisex dan juga jenis bunga bisex. Bunga bisex mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan jantan, iaitu stamen, dan bahagian pembiakan betina, iaitu pistil, pada bunga yang sama. Sebagai contoh, bunga raya. Bunga unisex pula hanya mempunyai bahagian stamen atau hanya mempunyai bahagian pistil sahaja dalam sesuatu bunga. Sebagai contoh, bunga pokok betik dan bunga pokok jagung. Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Terdapat dua jenis pendebungaan, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, butir debunga dipindahkan dari anther ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Manakala, keadaan yang kedua ialah butir debunga dipindahkan dari anther ke stigma pada bunga yang sama, pada pokok yang sama. Sebaliknya, pendebungaan kacuk berlaku apabila butir debunga dipindahkan dari anther ke stigma pada bunga pokok yang lain dalam spesies yang sama. Bagaimana pula butir debunga suatu pokok dapat dipindahkan dari anther ke stigma bunga? Angin, haiwan, serangga dan manusia merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga dari anther ke stigma. Berikut ialah ciri-ciri yang ada pada bunga yang menentukan ejen pendebungaannya, sama ada melalui haiwan dan serangga atau melalui angin. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah mempunyai ranggi yang besar dan berwarna-warni. Ini akan menarik perhatian haiwan dan serangga. Kedua, mempunyai nektar dan berbau harum. Dan yang terakhir, menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit. Ini penting apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar atau madu, butir debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu tersebut. Ini membolehkan pemindahan butir debunga dari anther ke stigma berlaku. Contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, pokok bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Manakala, ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh angin pula ialah berwarna putih atau pudar, stigma yang panjang dan berbulu, butir debunga yang banyak, kecil dan ringan, dan mempunyai filamen dan stil yang panjang. Butir debunga yang ringan ini akan ditiup angin dan sampai ke stigma bunga. Contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan padi. Kelebihan pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk menggabungkan bahan genetik, iaitu sifat-sifat yang baik daripada dua pokok induk yang sama spesies.
Antara kelebihan pendebungaan kacuk ialah pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kedua, tanaman mempunyai variasi yang baru. Ketiga, biji benih yang lebih berkualiti. Dan yang terakhir, pokok baru mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap perosak dan juga penyakit. Agensi yang terlibat dalam menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian di Malaysia ialah MARDI dan juga MPOB. Kaedah yang digunakan adalah kaedah pendebungaan kacuk. Sebagai contoh, pokok induk Passifera kelapa sawit dan juga pokok induk Dura kelapa sawit dikacukkan, menghasilkan pokok kacukan Tenera. Sifat pokok kacukan Tenera ini menghasilkan buah dan isi yang lebih banyak dan tempurung yang nipis. Sifat baik iaitu isi yang banyak menghasilkan hasil minyak yang lebih banyak. Selepas pendebungaan, maka proses persenyawaan akan berlaku iaitu gamet jantan dibawa oleh debunga bercantum dengan gamet betina di dalam oval. Secara ringkasnya, proses persenyawaan gamet jantan dan gamet betina dalam tumbuhan bermula apabila butir debunga jatuh ke atas stigma dari enter. Kedua, tiub debunga tumbuh ke arah ovari dan membawa gamet jantan. Dan yang ketiga, proses persenyawaan berlaku, iaitu tiub debunga menembusi oval. Gamet jantan bercantum dengan gamet betina. Selepas persenyawaan berlaku, oval dalam ovari akan berkembang menjadi biji benih. Berikut adalah struktur biji benih dan fungsinya. Biji benih terbahagi kepada dua jenis iaitu monocotyledon yang mempunyai satu cotyledon, sebagai contoh biji benih jagung, dan dicotyledon yang mempunyai dua cotyledon, sebagai contoh biji benih kacang hijau. Biji benih terdiri daripada dua struktur utama iaitu embrio dan kulit biji. Embrio merangkumi struktur plumule, radikal dan cotyledon, manakala kulit biji merangkumi struktur testa, hilum dan mikrofil. Setiap daripada struktur ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. Sebagai contoh, testa berfungsi untuk melindungi biji benih. Hilum tempat biji benih melekat. Mikrofil ialah liang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Plumule akan berkembang menjadi pucuk pokok. Radikal akan berkembang menjadi akar, manakala cotyledon berfungsi untuk menyimpan dan membekalkan makanan. Terdapat dua jenis percambahan biji benih. Yang pertama, percambahan secara apigeal, di mana cotyledon tumbuhan keluar dari tanah. Jenis yang kedua adalah percambahan jenis hypogeal, di mana cotyledon yang tetap berada di dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Berikut adalah aktiviti bagi menguji syarat percambahan biji benih. Biji benih memerlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk proses percambahan berlaku. Selepas 5 hari, biji benih tabung uji A akan bercambah dengan baik kerana kehadiran air, udara dan berada pada suhu yang sesuai iaitu pada suhu bilik. Biji benih dalam tabung uji B tidak bercambah kerana ketiadaan air. Biji benih dalam tabung uji C juga tidak bercambah kerana ketiadaan udara. Manakala biji benih dalam tabung uji D juga tidak bercambah kerana suhu yang tidak sesuai.